Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kesempatan kepada kita semua untuk belajar dan muzakarah kitab pengajian kita, iaitu kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah. Jadi pada kelas yang lalu kita telah selesai daripada muqaddimah Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, dan kita telah faham bahawasanya niat dalam mencari ilmu itu ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, orang yang menuntut ilmu dan dengan ilmu itu dia menjadikannya sebagai bekalan untuk ke akhirat. Apa maksud dia menjadikan ilmu itu sebagai bekalan ke akhirat? Maknanya dia amalkan ilmu yang dia tahu, dan ilmu itu menjadi bekalan kepadanya di akhirat. Kalau dia hanya tahu sahaja tetapi dia tidak amalkan, maka apabila kembali jumpa Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada apa-apa. Kerana apa yang akan memberi manfaat kepada kita adalah agama kita, agama yang kita amalkan di dunia ini. Inilah golongan yang paling beruntung, kerana mereka lah yang insya-Allah akan terselamat daripada azab Allah dan akan masuk syurga. Golongan yang kedua, golongan yang mencari ilmu, menuntut ilmu, tetapi dengan niat yang tidak elok, dan dia tahu bahawasanya niat itu tidak elok. Katanya satu hari nanti dia akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang macam ni bahaya. Orang macam ni dalam kesalahan yang besar. Dia menuntut ilmu tetapi niatnya untuk mendapatkan dunia, dengan harapan suatu hari nanti dia akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua ini, kalau dia berkesempatan untuk bertaubat kepada Allah, maka dia akan selamat. Tetapi na'udzubillah, kalaulah dia mati, dia meninggal dunia sebelum dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikhawatiri dia akan mati dalam su'ul khatimah, kesudahan yang buruk, kematian yang buruk. Orang ketiga pula, orang yang dari awal lagi dia menuntut ilmu agama semata-mata kerana dunia, dan dia tidak tahu bahawa niat dia salah. Golongan yang kedua tadi tahu juga niat dia niat yang salah, tetapi dengan harapan nantinya akan bertaubat. Golongan yang ketiga, dia menuntut ilmu semata-mata untuk dunia, dan dia tidak tahu bahawa niat dia salah. Bahkan dia tertipu lagi dengan pakaiannya. Katanya, aku pakai pakaian alim ulama, aku dapat bercakap dengan percakapan yang bagus sehingga dapat memalingkan tumpuan orang lain daripada fikir dunia kepada fikir akhirat. Tetapi amalannya tidak ada apa-apa. Orang inilah orang yang mana dia tak tahu bahawa dia salah. Kalau dia tak tahu dia salah, bagaimana dia nak betulkan kesalahan dia? Jadi pastikan niat kita dalam mencari ilmu ini adalah golongan yang pertama, keadaan yang pertama. Jadi bagaimana dengan niat kita semua? Niat kita datang pada malam ini, apa pun tujuan kedatangan kita pada malam ini, kita niatlah dengan niat yang betul, bahawa saya niat ini
untuk belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala semata-mata kerana Allah. Innamal a'malu binniyat, hanya sahaja setiap amalan itu dikira berdasarkan niat. Apa niat kita? Adakah niat kita semata-mata untuk menunggu waktu isyak? Alang-alang tu ada pengajian, maka kita pun duduklah. Kalau boleh tak nak belajar. Mungkin ada golongan macam tu. Ada yang memang awal-awal lagi memang niat dia, insya-Allah selepas maghrib nanti akan ada pengajian dan aku akan belajar bersungguh-sungguh untuk aku amalkan ilmu yang aku tahu. Niat dia niat yang betul. Kalau niat kita niat yang tak betul, walaupun duduk di tempat yang betul, maka amal kita tak akan dikira. Samalah kata ulama, macam kita ambil wuduk, daripada kecil lagi kita dah diajar untuk basuh tangan, pergelangan tangan. Buka saja paip, kita basuh pergelangan tangan 3 kali, berkumur 3 kali, istinsyak, masukkan air dalam hidung 3 kali. Tetapi kita tidak niat dengan perbuatan demikian itu, iaitulah sebagai sunat-sunat wuduk. Sunat wuduk ini juga perlu diniatkan seperti mana rukun wuduk. Jadi apa beza sesuatu perbuatan yang tidak ada niat? Perbuatan yang tidak ada niat, kata ulama, dia akan menjadi adat kebiasaan. Itulah perkara yang membezakan di antara niat dan juga adat. Adat ini adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan tanpa niat. Itulah perkara yang harian yang kita lakukan. Kita tak niat. Dengan kita niat, maka kita akan dapat pahala. Tanpa kita niat, maka kita tak akan dapat pahala. Jadi insya-Allah kita sambung lagi pada malam ini bahagian yang pertama. Jadi kita semua maklum dalam pelajaran yang lalu bahawasanya takwa ini terbahagi kepada 2 bahagian. Yang pertama adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam muqaddimah kata Imam Ghazali akan sebutkan mengenai adab-adab ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bab kedua barulah ada adab dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masuk bahagian yang pertama, muka surat 10. Bahagian yang pertama, satu bahagian daripada yang namanya takwa, iaitulah adab-adab melaksanakan ketaatan. Dalam kita melaksanakan ketaatan ni juga ada adab-adabnya. Setiap perkara yang kita buat pasti ada adab-adabnya. Adab itulah yang menampakkan cantik apa yang kita buat. Jadi kita tengok apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Ketahuilah olehmu bahawa perintah Allah Subhanahu wa taala itu ada yang fardu, yakni wajib, dan ada yang sunat. Maka tidak lari perintah Allah Subhanahu wa taala, sama ada yang fardu. Yang fardu maknanya yang wajib kita lakukan, dan ada juga yang sunat. Yang fardu ini umum. Ada sesetengah perintah dia adalah fardu ain. Fardu ain maknanya kewajipan, tuntutan perintah itu adalah ke atas setiap individu muslim. Contohnya macam solat Jumaat. Solat Jumaat itu adalah fardu ain. Ada yang namanya fardu kifayah, seperti menguruskan urusan jenazah. Ada yang wajib pula, ada yang zahir dan ada yang batinnya. Apa pun perintah Allah Subhanahu wa taala itu ada yang fardu dan ada yang sunat. Yang fardu ialah modal, iaitulah asas perniagaan. Ibadat fardu ini adalah modal. Apa maksud modal? Modal ni maknanya modal yang kita keluarkan untuk melakukan apa-apa perniagaan. Inilah asal duit kita. Berapa duit yang kita ada? RM10 untuk mulakan perniagaan. Sikit sangatlah kot. Tapi itulah yang namanya modal. Jadi yang fardu ini adalah modal, iaitulah asas kepada perniagaan.
Dan dengan modal ini kita akan selamat. Dengan adanya modal, yakni kalau kita lakukan perintah Allah Subhanahu wa taala yang fardu, maka kita akan selamat. Yakni kita akan selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini, kalau kita melakukan yang fardu sahaja pun, insya-Allah kita akan selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dia tak buat perkara yang sunat, dia buat yang fardu sahaja. Yang penting yang fardu, kerana itulah yang wajib. Tetapi kalau dia buat yang fardu sahaja, itu namanya modal ataupun asas perniagaan. Ada keuntungan tak? Tak ada keuntungan. Macam itulah. Itulah. Tetapi dengan modal itu pun dia akan selamat daripada azab Allah. Sedangkan yang sunat itu ialah keuntungan, dan dengan keuntungan itu kita akan mendapatkan beberapa darjat kelebihan. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap orang pasti dia akan ingin mendapatkan duit yang lebih. Dia pasti akan mendapatkan duit yang lebih. Tak mungkin apa yang ada pada dia memadailah dengan itu. Dia akan berusaha. Dia akan berusaha untuk mendapatkan duit yang lebih. Itu dari segi zahiri ataupun dari segi zahir pandangan kita yang kita nampak. Kalau kita andaikan pakaian yang kita pakai, makanan yang kita minum, tempat tinggal yang kita duduk, kita tinggal, kita bayangkan kalaulah rumah yang kita diami hanya dilingkungi oleh zinc sahaja, depan, belakang, kiri dan juga kanan, hampa tikar kat tengah-tengah, atasnya tutup dengan zinc. Adakah kita berpada dengan rumah macam tu? Asalkan dapat berehat, cukuplah. Yang pentingnya air hujan tak masuk, dapat melindungi daripada pancaran matahari, ada tempat tinggal yang menyelamatkan kita daripada binatang yang buas. Adakah kita merasa cukup macam tu saja? Begitu juga dengan pakaian kita, dengan pakaian yang paling biasa. Kenapa beli pakaian yang berjenama, yang branded? Kenapa tak beli yang paling biasa sekali? Pakai pakaian daripada guni, macam mana salafus salih yang terdahulu. Kita semua tak nak yang paling biasa. Setiap daripada kita pasti nakkan yang lebih. Makanan pun sama. Kenapa tak makan tepung sahaja? Salafus salih dahulunya ada yang makan tepung saja. Kata mereka, kalau kami menguli tepung ini dan kami masak pula dengan tepung ini, mengambil masa yang lama sehingga mengurangkan masa untuk kami berzikir kepada Allah. Begitulah keadaannya kalau kita mengambil yang modal saja ataupun yang asas saja. Dari segi dunia kita semua nampak. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Manusia itu mereka mengetahui zahir mata benda dunia, wa hum 'anil akhirati ghafilun, sedangkan mereka mengenai kehidupan akhirat ni mereka adalah orang-orang yang lalai. Tentang dunia semuanya tahu. Tambah-tambah orang muda lah, macam saya yang duduk depan, Masya Allah kan, lagi banyaklah pahala daripada saya, lebih banyak masanya beribadat. Orang muda, dia tengok ada handphone, Masya Allah, ada keluaran baru. Adakah dia memadai dengan handphone yang itu saja? Tak. Kalau dia tak dapat beli pun, dia ada azam untuk dapatkan handphone yang baru. Sebab apa? Dia tahu ada maklumat yang lebih dalam handphone yang baru berbanding handphone yang lama. Boleh diupdate ini, boleh diupdate itu. Inilah sifat manusia, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka mengetahui zahir daripada kehidupan dunia. Apa-apa yang zahir itu mereka tahu. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, sedangkan mengenai kehidupan akhirat mereka adalah orang-orang yang lalai. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau hidup di dunia ini
semata-mata kita hanya kerjakan yang fardu sahaja, maka sebenarnya kita hanya usahakan atas modal sahaja. Walaupun dengan modal itu kita sudah selamat, tetapi tuan-tuan yang mulia, seperti mana zahir kita nak yang terbaik, begitu juga rohani kita. Kita mesti usaha sehingga rohani kita juga menjadi terbaik seperti mana zahir kita. Kerana apa yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala nanti adalah agama. Sebanyak mana amalan agama yang kita bawa balik jumpa Allah Subhanahu wa taala, sebanyak itulah kejayaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ma taqarraba ilayya almutaqarribuna bimithli ada'i ma aftaradtu alaihim wa la yazalu al'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa lisanahu alladhi yantiqu bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlatu allati yamshi biha. Rawa ba'dahu al-Bukhari fi riqaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, tidak ada satu cara yang lebih sesuai untuk hamba-Ku menghampirkan dirinya kepadaku dengan seumpama mereka melakukan ibadah yang Aku fardukan ke atas mereka semua. Ini hadis ini berkaitan dengan kelebihan amalan fardu dan kelebihan amalan sunat. Kita tengok apakah manfaat kelebihan yang akan diperolehi oleh orang yang melakukan amalan yang fardu. Kata Nabi SAW, tidak ada suatu cara yang lebih sesuai untuk hamba-Ku menghampirkan dirinya kepadaku dengan seumpama mereka melakukan ibadah yang Aku fardukan ke atas mereka. Tidak ada satu cara yang lebih sesuai. Buatlah apa pun yang dia boleh buat di atas dunia ini, tetapi kata Nabi, tidak ada satu cara yang lebih sesuai untuk menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan ibadah fardu yang Allah Subhanahu wa taala telah fardukan kepada hamba-hambanya. Jadi dengan kita melakukan ibadat fardu, maka kita akan hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah pula kelebihan orang yang melakukan amalan sunat? Dan sentiasalah seseorang hamba menghampirkan diri kepada Aku dengan menambah amalan-amalan yang sunat setelah mereka melakukan yang fardu-fardu sehingga Aku mencintainya. Ini kelebihan bagi orang yang melakukan amalan sunat. Sentiasalah seseorang hamba menghampirkan diri kepada Aku dengan menambah amalan-amalan yang sunat setelah mereka melakukan yang fardu-fardu sehinggalah Aku mencintainya. Kita tengok dalam hadis ini sebut orang yang melakukan amalan yang fardu, dia akan hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila dia hampir dengan Allah, maknanya dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang yang dekat kepada seseorang ini, orang yang kita senang dengan orang itu, kita cinta pada orang itu. Itulah yang kita dapat faham menghampirkan diri kepada Aku. Sebaliknya, seseorang yang menambahkan dengan amalan-amalan sunat pula, tetapi setelah mereka melakukan yang fardu, bukan maknanya dia buat sunat sahaja, tetapi fardu dia tinggalkan. Fardu dia sempurnakan, dia tambahkan lagi dengan amalan-amalan sunat. Apa kelebihannya? Sehingga Aku mencintainya. Orang yang melakukan amalan fardu, Allah mencintainya. Kita nampak kelebihan orang yang melakukan yang wajib, yang fardu, dia dekat dengan Allah. Kelebihan orang yang melakukan yang sunat, maka Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya. Kalau kita bandingkanlah di antara dua kelebihan ini, cinta dengan dekat ni yang mana yang lebih utama? Ataupun yang mana yang lebih tinggi?
Orang yang dekat ini tak semestinya dia ni disayangi ataupun dia dikasihi. Tetapi biasanya orang yang dekat dengan seseorang ini pastilah orang yang kita senang dengan orang itu. Maknanya boleh masuk dengan orang itu. Tetapi orang yang menambah dengan amalan-amalan sunat setelah dia melakukan yang fardu, lebih lagi Allah Subhanahu wa taala cinta dan kasih kepada dia. Kenapa orang yang melakukan yang fardu dia dekat dengan Allah? Kata ulama, li'anna alladhi yu'addil farda qad yaf'aluhu khawfan minal 'uqubati. Orang yang melakukan ibadat yang fardu sahaja tanpa melakukan amalan yang sunat, dia akan hampir dengan Allah. Kelebihan orang yang melakukan yang fardu sahaja tanpa sunat ini, dia kalau dari segi kelebihan ni kita tengok yang lebih utama, Allah mencintai dia lah. Cinta confirm Allah Subhanahu wa taala kasih pada dia. Kita boleh bayangkan orang yang dekat, adakah semestinya orang itu dikasihi oleh bos? Tak semestinya juga kan. Mungkin dia punya prestasi dia baik, maka dia dekat, dia dapat jawatan yang dekat dengan bos dia. Tetapi orang yang melakukan amalan yang sunat, confirm Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Jadi kata ulama, orang yang melakukan amalan yang fardu ini qad yaf'aluhu khawfan minal 'uqubati. Kadang-kadang dia melakukan yang fardu sahaja ini kerana dia takutkan akan siksaan Allah. Dia buat yang fardu sebab apa? Sebab dia takut siksaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dia sempurnakan yang fardu. Jadi dia kata, aku dah selamat daripada azab Allah, cukuplah. Dia tak buat yang sunat. Dia rasa cukup kan. Awal-awal tadi kita baca yang fardu itu adalah modal dan asas perniagaan, dan dengan modal ini kita akan selamat daripada azab Allah. Jadi orang yang buat yang fardu sahaja ni, jadi kadang-kadang dia buat tu sebab apa? Sebab dia takut disuruh untuk dia buat, maka dia buat. Memanglah amalannya diterima oleh Allah, dan itu dikatakan ikhlas, takut kepada Allah. Tapi dia buat tu kerana takut. Dia takut Allah azab. Jadi bila dia dah sempurnakan yang fardu, maka dia dah tak takut lagi. Dia kata cukuplah, yang sunat tak perlulah, aku dah selamat daripada azab Allah. Tapi kalau orang yang menambahkan dengan amalan sunat pula, ada kelebihan yang lebih utama lagi. Kerana apa? Kerana apa yang dia buat itu bukan semata-mata dia takutkan Allah, tetapi dia nak berbakti yang lebih kepada Allah. Macam mana satu orang pekerja, satu dia hanya menjalankan tugas sahaja, tugas yang dia diperintahkan. Mungkin dia datang untuk kemas rumah kan, untuk potong rumput ke. Jadi dia kemaslah apa yang patut. Ini satu orang pekerja yang ni, dia bukan setakat potong rumput, kemas rumput, dia tengok lagi atas lantai ada habuk-habuk, dia tolong sapu lagi, silap-silap tingkap pun dia tolong lap. Jadi dia buat itu atas satu bentuk bakti dia kepada orang itu, satu khidmat daripada dia. Jadi sebab itulah orang yang menambah amalan-amalan yang sunat, di samping dia menyempurnakan amalan-amalan yang fardu, dia dapat kelebihan yang lebih utama. Bukan setakat dia dekat dengan Allah, Allah Subhanahu wa taala kata aku mencintainya. Aku mencintainya. Tetapi janganlah kita terpedaya dengan kita mengatakan, aku nak buat yang sunat sahajalah, aku tak nak buat yang fardu. Aku buat yang sunat, Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada aku. Ini fahaman yang tak betul. Kalau dia buat yang sunat saja tetapi yang fardu dia tinggalkan, dia kata Allah akan mencintainya. Tak. Yang dikatakan Allah mencintainya dengan dia melakukan yang sunat itu setelah dia menyempurnakan yang fardu. Kita sambung lagi hadis. Maka apabila aku telah mencintainya, kata Allah, maka apabila aku telah mencintainya, maka akulah pendengarannya yang ia mendengar dengannya, dan akulah penglihatannya yang ia melihat dengannya,
dan akulah lidahnya yang ia berkata-kata dengannya, dan akulah tangannya yang ia menyentuh dengannya, dan akulah kakinya yang ia berjalan dengan menggunakan kaki itu, yang dia berjalan dengannya, yakni dengan kaki itu. Apa maksudnya? Apa maksud akulah pendengarannya yang ia mendengar dengan pendengaran itu, akulah penglihatannya, akulah tangannya, akulah kakinya? Kata ulama, maknanya adalah kuntu hafizi a'dha'ihi, akulah yang akan memelihara seluruh anggotanya. Apabila dia menyempurnakan yang fardu dan dia tambah lagi dengan amalan-amalan yang sunat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan kasih dan cinta kepada dia. Maka kata Allah, apabila aku telah mencintainya, akulah pendengarannya, akulah penglihatannya, akulah tangan dan kakinya. Maknanya aku akan memelihara seluruh anggotanya. Dia akan sentiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melihat perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, untuk menjaga pandangannya daripada perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Allah menjadi pendengarannya, Allah akan pelihara telinga dia daripada mendengar perkara yang sia-sia, daripada mendengar kata-kata yang melalaikan, daripada mendengar perkara yang tidak sepatutnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi tangannya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi kakinya, sehingga dia dapat gunakan tangan dia, dia dapat gunakan kaki dia mengikut cara yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulan yang kita dapat faham berdasarkan hadis ini, sesiapa yang berusaha menghampirkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan fardu, dia sempurnakan semua amalan fardu, ditambah lagi dengan amalan-amalan sunat. Apa amalan-amalan fardu, apa amalan-amalan sunat yang kita kena amalkan, itu kita akan baca akan datang nanti. Ini baru kelebihan dia, galakan untuk kita supaya kita ada semangat untuk sempurnakan amalan yang fardu. Sempurnakan, bukan buat saja, tetapi sempurnakan amalan yang fardu. Jadi berdasarkan hadis ini kita dapat faham, sesiapa yang berusaha menghampirkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyempurnakan amalan-amalan yang fardu, satu, kemudian dia menambahkan lagi dengan amalan-amalan yang sunat, maka berdasarkan hadis ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghampirkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikatakan iman, inilah kesempurnaan iman. Islam, iman dan juga ihsan. Kita bila ucapkan dua kalimah syahadah ni, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu kita baru jadi orang Islam. Kita ucapkan dua kalimah syahadah. Sebab tu dalam Al-Quran sebut qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang Arab Badui yang baru masuk Islam ni, qalatil a'rabu amanna, mereka telah berkata amanna, kami telah beriman. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebut qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, qul lam tu'minu, kamu belum lagi beriman, walakin qulu aslamna, akan tetapi katakanlah aslamna, kami telah berserah diri kepada Allah, yakni kami baru memeluk agama Islam. Iman ini adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang menyempurnakan amalan yang fardu ditambah pula dengan amalan yang sunat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan hampir dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, keyakinan yang ada dalam diri dia pun semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman dia, dalam hatinya ada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, barulah dia dapat sempurnakan amalan fardu dan dapat sempurnakan amalan sunat. Dan apabila dia telah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti lama kelamaan Allah Subhanahu wa ta'ala akan meningkatkan darjatnya
kan, sehingga dia akan sampai dalam ibadatnya itu ke tahap ihsan. Ke tahap ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Apakah maksud tahap ihsan itu? Bahawa kamu beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarahu, seolah-olahnya kamu sedang melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita buat ini seolahnya kita dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Memanglah kita tak dapat lihat, tapi seolahnya kita dapat lihat Allah. Bagaimana kita buat sesuatu perbuatan dalam keadaan orang tengok pada kita? Bos tengok kita buat, mudir tengok kita dalam pejabat, mudir tengok kita dalam pejabat, orang atasan tengok kita. Kita walaupun kita bebas untuk buat apa-apa, kan, bukanlah satu kesalahan kalau setakat nak tengok handphone. Paling kurang handphone tu kita sembunyikan. Maknanya apa? Maknanya kita pasti tak akan buat perkara yang sia-sia kalau kita rasa ada yang melihat kita dalam kita melakukan ibadat. Begitu juga kita dalam beribadat, apabila kita sampai tahap ihsan, kita akan buat dengan sungguh-sungguh. Umpamanya semayang, kita akan baca dengan sungguh-sungguh, bukan dengan sambil lewa. Baca macam tu saja, tak. Baca jaga sikit tajwid dia, biasa baca macam tu saja. Tapi kalau kita merasakan ada yang melihat kita, inilah yang dikatakan tahap ihsan. Ada panjang lagi perbahasan mengenai ihsan. Jadi bila kita dekat dengan Allah, Allah akan menyampaikan kita kepada darjah ihsan. Kita beribadat kepada Allah seakan-akan kamu melihat kepada Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kita tak dapat nak merasakan kita lihat kepada Allah, paling kurang Allah Subhanahu wa taala melihat kepada kita. Inilah yang dikatakan tahap ihsan. Jadi bila kita dekat dengan Allah, Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan darjat kita. Allah akan sampaikan kita ke tahap ihsan. Tahap ihsan dalam ibadat kita. Maka kalaulah kita dah sampai ke tahap ihsan, maka ketika itu pasti dan pasti hati kita telah dipenuhi dengan ma'rifatullah, mahabbatullah, kasih kepada Allah, cinta kepada Allah. Kalau dah ada perasaan cinta kepada Allah, kita akan asyik kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyik kepada Allah. Sebab itu kalau kita tengok dalam kitab-kitab lah, kan, perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ni tak dapat diungkapkan, tak dapat difahami, melainkan dengan diceritakan cinta sesama makhluk. Untuk fahamkan tu, untuk fahamkan cinta kepada Allah ini, biasa dalam syair-syair ulama-ulama terdahulu, dia akan ceritakan syair percintaan manusia. Sebab dengan percintaan itulah yang kita boleh faham macam mana nak mencintai Allah. Sebenarnya mencintai Allah ni mesti lebih lagi lah. Tapi untuk faham itu, perasaan mahabbatullah, kasih kepada Allah, cinta kepada Allah, jadi bila hati kita dah dipenuhi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin hari semakin bertambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada dalam hati kita cinta selain daripada Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada di dalam hatiku selain daripada Allah. Kalau beginilah keadaan hati kita, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati kita ni merupakan raja kepada seluruh anggota. Kalau rajanya telah dipenuhi dengan mahabbatullah, ma'rifatullah, kasih kepada Allah, cinta kepada Allah, kenal kepada Allah, maka pasti dan pasti seluruh anggota tubuh badan kita hanya akan melakukan apa yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kelebihannya apabila kita menyempurnakan amalan-amalan yang fardu dan ditambah lagi dengan amalan-amalan yang sunat. Kita sambung lagi dalam kitab. Dan engkau wahai penuntut, yakni wahai penuntut ilmu, tidak dapat melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan menguasai hati.
Jadi bila kita dah tahu apakah kelebihan menyempurnakan perkara yang wajib dan apakah kelebihannya dengan kita menambahkan amalan-amalan yang sunat setelah menyempurnakan amalan-amalan yang wajib, maka kata Imam Ghazali, bukannya senang untuk kita sampai ke tahap ini, bukannya senang untuk sempurnakan perintah Allah dengan cara yang sempurna pula itu. Sebab tu kata Imam Ghazali, dan engkau wahai penuntut ilmu tidak dapat melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan menguasai hati. Hati kita telah dikuasai dan seluruh anggotamu. Dengan menguasai hati dan seluruh anggotamu pada sekalian masa dan nafasmu, bermula dari pagi sampailah ke petang. Kalau kita dapat kuasai hati kita dan anggota kita, apa maksud kita dapat kuasai? Kita dapat arahkan hati dan juga anggota badan kita ini untuk mentaati 100% perintah Allah Subhanahu wa taala daripada pagi dan petang. Barulah kita dapat sempurnakan semua perintah Allah yang wajib dengan sempurna dan dapat tambah pula amalan-amalan yang sunat. Kita azan dulu. Kita sambung sikit lagi. Jadi bagaimana kita nak menguasai hati dan seluruh anggota pada setiap waktu dan juga nafasmu, bermula daripada pagi sehinggalah ke petang. Tidak dapat, wahai penuntut, engkau tidak dapat melaksanakan segala perintah Allah kecuali dengan menguasai hati dan seluruh anggotamu pada sekalian masa dan nafasmu, bermula dari pagi sampai ke petang. Inilah yang dinamakan sebagai muraqabah. Kita menjaga, mengawasi hati kita, kita mengawasi seluruh anggota kita, sehingga
hati dan juga anggota kita tidak melakukan sesuatu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Jadi bagaimanakah kaifiat dia, bagaimana caranya? Maka kata Imam Ghazali, dan ketahuilah, untuk kita dapat kuasai hati dan seluruh anggota, kata Imam Ghazali, ketahuilah, ini dia punya tariqah ataupun caranya. Ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengetahui segala yang ada di dalam hatimu, dan dia memiliki segala yang ada pada zahir dan batinmu, dan dia mengetahui segala masamu, lintasan hatimu, dan segala langkah-langkahmu, dan segala diammu, dan juga gerakmu. Maknanya apa sahaja yang kita lakukan, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keyakinan yang kena ada dalam hati kita. Setiap masa dan setiap saat kita ini dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam kita melakukan ketaatan maupun kita melakukan perkara-perkara yang maksiat. Dan sama ada engkau bergaul dengan orang banyak atau engkau duduk bersendirian, sebenarnya engkau sentiasa di dalam perhatian Tuhanmu. Maka tidak diam sesuatu yang diam di alam mulk, yakni alam yang nampak oleh manusia, dan alam malakut, yakni alam yang tidak nampak oleh manusia, dan tidak bergerak segala yang bergerak kecuali Tuhan yang menguasai sekalian alam dan bumi itu melihat dan mengetahuinya. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Artinya dia, yakni Allah, mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Dia, yakni Allah, mengetahui pandangan mata yang khianat. Kata